Berbudi kepada tanah hasilnya pasti menjadi inisiatif berkebun di laman rumah beri inspirasi hasilkan pertanian bandar. Ini antara perincian dari Perak selain situasi semasa banjir kilat akibat fenomena air pasang besar. Perinciannya kita bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nusyarah. Silakan Nasrik. Penduduk terjejas banjir kilat akibat fenomena air pasang besar di projek perumahan rakyat termiskin PPRT Pancur Pantai Remis mula pulang ke rumah masing-masing bagi membersihkan rumah mereka. Ini berikutan paras air mulai surut sepenuhnya pada pukul 9 pagi tadi. Penduduk terlibat memberitahu walaupun rumah telah banyak kali dinaiki air, fenomena air pasang besar kali ini merupakan kejadian yang paling buruk menjejaskan kediaman mereka. Memanglah banjir. Masuk saya yang ke sini 10 kali dah saya duduk tahun ni kan. Jadi air melintasi jalan. Melintasi jalan depan ni dan ada juga tempat-tempat yang lain sikit. Kira kami sini jadi masalah jugalah kan. Macam saya masalah dengan anak. Benda-benda barang-barang habis. Banyak tahun dah. Yang paling teruk? Paling teruk ni trip ni saya rasa. Paling dalam. Dulu kalau apa pun air daripada sungai tu aja yang naik. Dia tak yang belah sini tak kuat sangat, tapi pasal malam tu ribut. Di laut ribut kot. Alun daripada sana tu tolak kemarin. Perbezaan sekarang ni paling besar. Dulu masa kami tak rumah rumah atas kan. Sekarang rumah dah rumah bawah. Kalau boleh minta tamburkan tanah ke apa kan untuk bagi tak banjir lah. Tak kena apa yang pada orang-orang susah yang lainnya. Paling besar dulu lebih kurang 5 tahun lepas lah. Itu lebih kurang sikit pada ni, tapi yang ni lagi tinggi. Kami tak jangkau macam ni. Seperti air saya dah lapik, dah tinggi tu dah agak tak naik lah, biar tak naik lah kan. Dan naik peti air memang tak boleh pakai lah. Lebih 20 keluarga di PPRT Pancur Pantai Remis dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS susulan fenomena air pasang besar yang berlaku sejak 3 hari lepas. Tiada latar belakang dalam bidang pertanian bukan alasan tidak boleh berkebun atau menghijaukan persekitaran rumah. Sebaliknya, ia boleh dilakukan jika seseorang mempunyai kesungguhan untuk mengusahakannya. Kegigihan seorang anak muda dari Ipoh yang bercucuk tanam di tepi laman rumahnya ini mungkin boleh dijadikan inspirasi. Laporan Nur Ain Abu Bakar. Melangkah masuk ke laman rumah Syed Azwan Syed Omar membuatkan saya merasa cukup teruja dengan pelbagai jenis tanaman yang tumbuh segar dan menghijau. Menurut pemilik Instagram Kebun Wan ini, beliau mula berjinak-jinak dengan aktiviti bercucuk tanam ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 2 tahun lalu. Minat dan hobi ni bagi saya tercetus daripada lepas saya duduk sinilah. Saya pindah ke sini dan saya duduk di kawasan kediaman corner lot ni. So saya rugikan ruang yang ada. Daripada naik rumput saya start menanam. Asalnya bukanlah saya hobi menanam, tapi bila saya start menanam dan menjadi tanaman tu membuat saya lagi semangat untuk menambah pelbagai jenis tanaman lagi dengan ruang yang ada. Penanaman pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-bahan di atas tanah seluas 140 meter persegi ini menggunakan kaedah konvensional, hidroponik dan aquaponik. Setakat ini kira-kira RM5,000 telah dibelanjakan bagi mengusahakan kebun tersebut. Menurut Syed, dia banyak mempelajari cara menanam daripada laman sosial dan internet selain berkongsi minat dengan rakan yang mempunyai kecenderungan sama. Bila menengok tanaman tu menjadi, so dia datang lagi semangat untuk saya. Memang semangat sebab dengan kehijauan. So saya balik kerja, saya tenang. Saya tengok balik pokok-pokok saya hijau. Kenalah menjadi time tu. So makin melonjaklah semangat saya untuk menanam pelbagai jenis tanaman dan cari yang sayur-sayur yang lebih cantik untuk dijadikan sebagai hiasan laman. Nyata usaha Syed bersama isterinya ini berbaloi kerana mereka tidak lagi perlu ke pasar untuk membeli sayur-sayuran. Selain itu, hasil tanaman juga dikongsi bersama jiran dan kenalan yang berkunjung ke rumahnya. Diharapkan usaha ini dapat memberi inspirasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang terjejas akibat pandemik untuk mengusahakan pertanian bandar. Nak masak apa ya hari ni? Masak lemak cili api lah.
Senang bukan? Hanya petik sayur di belakang rumah, makanan lebih terjamin dan tidak perlu ke pasar. Paling penting, rajin menjaga tanaman bagi memastikan hasil yang diperoleh memuaskan. Jadi tiada lagi istilah tangan sejuk ataupun tangan panas. Seperti mana manusia, tanaman juga memerlukan makanan dan belayan untuk terus hidup. Jadi sama-samalah kita menyokong usaha ini, pertanian bandar demi manfaat bersama. Nur Ain Abakar, Berita RTM. Penggiat industri isukan di negeri ini menyambut baik peruntukan RM20 juta yang disediakan kerajaan menerusi bajet 2022. Presiden e-sport Perak Muhammad Naim Al-Amin Syahrudin berkata, ia sekaligus mampu melonjakkan potensi sukan berkenaan selain terus melahirkan lebih ramai atlet muda berbakat. Peruntukan tersebut juga menunjukkan komitmen kerajaan dalam mengembangkan industri e-sukan yang semakin popular dalam kalangan masyarakat. Sport Perak memang kita menyokong sepenuhnya dan kita berharap agar bajet ini diperkasakan dan diturun di semua peringkat. Bukan hanya di peringkat kebangsaan tetapi di peringkat negeri, daerah dan juga peringkat kelab-kelab kecil di kawasan-kawasan. Sementara itu, pengecualian cukai pendapatan ke atas hadiah wang kemenangan e-sukan turut mendapat respon positif. Ya, bagus sebab kalau tengok daripada segi pandangan daripada negara barat, e-sport ni adalah satu carrier dah. Dan Malaysia cuba untuk meningkatkan opportunity kerjaya dalam Malaysia ni melalui e-sport. Kita tahu sekarang ni kita dalam norma baru, semua dalam sektor digital, dan e-sport ini merupakan satu saluran utama untuk membantu kerajaan supaya anak muda ataupun rakyat Malaysia dapat kerjaya dalam segi multimedia dan juga teknologi. Sekian paparan berita dari Perak. Terus patuh SOP ditetapkan. Bersama-sama kita putuskan rantaian penularan COVID-19. Untuk berita selanjutnya, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Muhammad Nasrik.